Kenapa? Yang sebenarnya tuan-tuan, setiap peristiwa yang berlaku tu tuan-tuan, ada hikmah dia. Allah kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah kata, wahai Tuhanku, kamu tidak jadikan suatu benda itu. Sekarang tuan-tuan, apa kita nak ambil pelajaran daripada innocent of the Muslim? Nampak? Sedikit saya ambil dia punya isu semasa. Apa pelajaran tuan-tuan? Kita marah orang Yahudi kan? Tak guna orang Yahudi. Tapi kita perasan tak tuan-tuan? Orang yang marah orang Yahudi itu, yang orang Yahudi itu dipanggil apa? Menghina orang apa? Rasulullah SAW. Kadang-kadang orang Islam sendiri pun menghina Rasulullah kan? Contoh. Cuba kita tanya diri kita dulu kan. Rasulullah datang bawa apa kepada kita? Bawa kepada kita Al-Quran. Cuba tanya masyarakat kita tuan-tuan, berapa ramai yang daripada kita ni sungguh-sungguh nak belajar Quran? Berapa ramai daripada kita ni mahir dengan Al-Quran tuan-tuan? Baik dari segi baca, ni saya dah beritahu dulu KPI kita you must improve your punya learning skill, reading skill, understanding skill. Berapa ramai daripada masyarakat kita yang tak faham baca Quran tuan-tuan? Tidakkah itu menghina Rasulullah? Kita marah orang Yahudi hina Rasulullah tuan-tuan. Tapi Allah jadikan peristiwa ni supaya kita look back to ourselves. Kita tunding jari, satu jari, tapi 4 jari tunding kat kita, kita tak perasan. Tidakkah kita ambil apa yang Rasulullah bawa? Kalau tuan-tuan tengok Nabi Musa tuan-tuan, dia ada mukjizat tu tak? Apa mukjizat dia? Tongkat. Dia bagi ke tongkat tu dia punya pengikut dia guna kan? Tak ada tuan-tuan. Rasulullah bawa mukjizat yang terbesar tuan-tuan yang ada Al-Quran. Lepas tu summa awrathnal kitab alladhi nasrafaina min ibad. Kemudian kami wariskan kitab itu kepada hamba-hamba kami. Rasulullah wariskan kitab itu kepada kita, mukjizat yang terbesar. Manusia buat apa? Wa qala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai ya Allah, semuanya kaum aku diambil Quran sambil lewa saja. Tidakkah itu menghina Rasulullah? Nampak tak? Saya nak beritahu tuan-tuan, orang Yahudi itu Allah yang jadi. Kalau Allah nak hapuskan sekelip mata, Allah boleh hapuskan ke? Boleh. Sekelip mata. Tapi kenapa Allah buat macam itu tuan-tuan? Allah buat itu sebagai ujian untuk kita. Kenapa kita tidak boleh lawan orang Yahudi tuan-tuan? Kenapa? Sebab kita kata teknologi dia hebat tu tak teknologi orang Yahudi apa tuan-tuan? Satu peluru, satu musuh tu. Itu yang diajar kita betul tak? Tuan-tuan kita nak camp sekarang. Pergi, apa orang Melaka lalu dekat hutan simpan. Di Melaka tu tempat dia orang training tentera tu. Dekat luar tu, tepi jalan tu itu apa? Satu peluru, satu. Itu teknologi orang Yahudi ajar kita. Quran punya teknologi ajar apa? Quran punya teknologi satu peluru 10 musuh. Satu peluru 10 musuh. Itu sebab tuan-tuan, okey, kita kena ubah cara belajar kita punya teknologi sekarang. Okey, kita belajar teknologi daripada sains yang diajar oleh orang-orang barat. No. Sekarang ni kita kena keluar daripada kepung-kepung tuan-tuan, kita kena belajar teknologi itu daripada Quran. Itu sebab tuan-tuan, kenapa orang Islam boleh menang dalam semua peperangan salib dalam sejarah semua peperangan dalam Islam tuan-tuan, semua orang Islam is handicap baik dalam peperangan Badar sampai peperangan, kecuali satu peperangan saja, peperangan Hunain. Ketika itu orang Islam 12,000. 4,000 tentera musuh. Tapi disebabkan orang Islam bergantung pada bilangan ramai dia, Allah kalahkan dia dalam peperangan. Tapi kebanyakan peperangan-peperangan lain semua handicap, terutama dalam peperangan Mu'tah, peperangan yang pertama antara tentera Islam dengan tentera apa? Tentera Rom. 30 orang Islam masa tu 30,000 saja. Tentera Rom apa? 200,000 tuan-tuan. Ayo boleh menang. Kenapa? Sebab teknologi yang orang Islam pakai adalah teknologi daripada Al-Quran. So sekarang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak build new teknologi, tuan-tuan kena apa dia panggil apa? Belajar teknologi daripada Al-Quran. Sekarang ni teknologi minyak tu tuan belajar daripada apa? Nampak? Mungkin tuan-tuan kena cari new teknologi. Tapi teknologi itu daripada Quran. Macam mana nak cari minyak dalam laut? Nampak? Allah pernah bagi teknologi kepada dia punya manusia-manusia sebelum ni tuan. Kenapa Allah tak boleh bagi kepada kita? Sedangkan mukjizat tu dulu dia bagi kepada para rasul saja. Kerana mukjizat tu ada pada tangan. Contoh tengok, ambil satu contoh teknologi.
Kalau tuan-tuan baca pada surah Namli, tengok bagaimana Nabi Sulaiman boleh angkat istana Ratu Balqis tu daripada Yaman. Tuan-tuan tahu Yaman kat mana ya? Dekat hujung bawah tu Semenanjung Arab. Dalam masa sekelip mata sahaja, orang yang berilmu boleh angkat daripada Yaman sampai ke Palestin. Dalam masa sekelip mata ya. Kenapa kita tak mampu buat sekarang? Kenapa? Sedangkan mukjizat ada di tangan kita. Ini kita kena fikirkan tuan-tuan sama-sama. Okey, sekarang ni nak kalahkan orang Yahudi mudah saja tuan-tuan. Tapi selagi kita tidak balik pada Al-Quran, selagi itulah impossible kita nak kalahkan. Sebab kita punya strength dulu pada tu. Selagi tuan-tuan tak improve diri tuan-tuan, okeylah kita boleh demonstrate, kita boleh hantar bantuan. Itu short term measure tuan-tuan Okey, even kita nak sekali Rohingya, boleh masuk tuan-tuan? Rohingya sekarang boleh masuk ke? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Negeri yang kecil, kita ada 1.3 bilion orang Islam, tak buat apa. Nampak? We have to change. Sekarang ni, cara dia adalah, cara nak melakukan perubahan ni saya cerita masa lain. Okey, tapi first thing yang kita kena ingat tuan-tuan, take the initiative to ourselves first. Allah kata, ya ayyuhallazina qu anfusakum, pelihara diri kamu dan orang sekeliling kamu. Okey, daripada api neraka. Itu nanti kita elaborate nanti kemudian. Jadi balik pada apa tuan-tuan? Itu sebab kenapa kita kena belajar Quran ni sungguh-sungguh. We have to understand it practically, secara praktikal. Okey, setakat saya mengajar tuan-tuan sebulan sekali ini, just a reminder only. Okey, sebenarnya it is not enough. Okey, you kena belajar sungguh-sungguh. Okey, banyak benda yang kita kena teroki balik daripada Quran tuan-tuan untuk bawa balik orang Islam ni jadi you are the best. Okey, setakat kita dengar ceramah is only a reminder tuan-tuan Tapi kalau kita tak ambil inisiatif belajar Quran sungguh-sungguh, lagi itulah kita akan dipijak oleh orang yang sampai kita. Setakat itu tuan-tuan yang mahu saya sampaikan. Okey, moga-moga Allah bagi kita petunjuk dan hidayah pada hari ini dan tanam keazaman kita tuan-tuan pada hari ini dengan nikmat yang Allah bagi pada kita hari ini. Cakap pada diri kita, ya Allah, saya nak mempersembahkan solat zuhur yang paling khusyuk hari ini. Cakap pada Allah kita. Because your mindset is what you say to yourself, and what you say to yourself will influence your behavior today. Okey, kita cakap pada Allah, ya Allah, bagi saya kekuatan untuk mempersembahkan solat zuhur yang paling khusyuk hari ini. Jadi setakat itu tuan-tuan, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuma ada sikit pengumuman tuan-tuan Pertamanya seperti biasa, Ustaz tak ada ini. Saya ada. Tak ada. Pertamanya seperti biasa, pihak Matafiz kalau ada tuan-tuan nak menyumbang kepada Matafiz, boleh tuan-tuan lakukan selepas ni. Yang kedua tuan-tuan, sepanjang Hari Raya Korban ni, pihak Matafiz ada buat satu kempen, tapi melalui saya lah. Di semua surau-surau dan masjid yang saya ceramah ni, pihak Matafiz nak minta additional sumbangan. Kalau tidak berat pada tuan-tuan lah, di mana-mana surau tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh sumbangkan sekilo daging korban tu kepada Mak Tafiz. Kalau tidak berat pada tuan-tuan lah. Sebab kadang-kadang bila saya minta sekilo dari tiap surau tu, dia kata, takkan sekilo ya doktor, nak bagi seekor lagi bagus. Tapi saya minta seekor jadi berat nanti. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak jadi berat pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa boleh sumbang 1 kilo daging kepada Mak Tafiz untuk pelajar-pelajar tu, you are welcome lah. Okey, sebab apa? Sebab kita nak jaga pemakanan pelajar-pelajar tuan Sebab saya dekat Mak Tafiz tu, saya tak bagi budak makan ayam biasa tuan Kita beli ayam kampung Ayam kampung RM13 sekilo tuan Yang biasa RM6, RM7 saja. Kerja mata je beli tu. Sebab kita nak jaga pemakanan. Jadi moga-moga tuan-tuan punya sumbangan tu, yang penting Allah buka hati kita dan anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Yang melalui share pahala pelajar-pelajar yang baca Al-Quran. Jadi setakat tu, wallahu a'lam.